dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, yang akan mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya, orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid. Tuan-tuan, teringat masjid. Orang azan yang hati kita seolah-olah dipanah. Allah Akbar, orang azan dah. Subuh, tuan-tuan, subuh. Ada orang lepas sahur, tarik selimut. Tarik selimut, sahur-sahur tak semayang pula subuh. Masya Allah, tak semayang pula dah. Saudara-saudara tengok pukul 8 dah. Telefon member, Allah tolong panjkat kau dulu. Minta member tolong panjkat kau. Tak rasa pun bersalah tinggal semayang. Tak ada rasa bersalah, tapi tak panjkat tu rasa bersalah. Tuan-tuan, tak tinggal pula tuan-tuan, ya. Panjkat tak pernah tinggal, tapi semayang tuan-tuan, bila dia tinggal tak rasa bersalah. Sebab tu yang ketiga tadi, orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Artinya, dua orang yang mengasihi kerana Allah, baik dikala berkumpul atau berpisah. Kita sayang pada dia, tuan-tuan, kita. Sebab itu kadang-kadang yang duduk sok sini, tuan-tuan, dengan yang duduk sok sini, tuan-tuan, tak sepadu. Sebab itu bila nak habis saja, tuan-tuan, nak habis je semayang, nak habis, tuan-tuan, atau dah habis dah semayang, yang sini cabut dulu, tuan-tuan. Tak ada masalah dah. Ya? Sebab apa? Kita tak sayang pada dia. Tak sayang. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila bangun semua. Bila berselawat semua. Bila bersalam semua, tuan-tuan. Kenapa? Kita sayang pada dia. Kita sayang pada dia bukan kerana apa. Ada orang sayang pada dia kerana anak dia cantik, dia nakkan anak dia. Ada orang sayang pada dia kerana nak projek bagus sekolah, baik dengan dia nak projek. Ada orang pula baik dengan dia ada sebab, tuan-tuan. Tapi kita baik dengan seorang bukan kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Muslim, tuan-tuan. Allah telah menghantar malaikat kepada seorang lelaki semasa dalam perjalanan untuk menziarahi saudaranya kerana Allah. Bila kita ziarah member kita kerana Allah, tuan-tuan, ada Allah utus malaikat. Pernah berlaku. Ya, pernah berlaku ada sahabat berjalan nak bertemu saudara dia lillahi ta'ala. Kemudian Allah utus malaikat, dan malaikat ini menjelmakan diri dia seperti manusia. Dan malaikat ni tanya kepada lelaki ni, nak ke mana? Ila aina tazhabu? Awak lagi mana weh? Dia tanya lelaki ni. Lelaki ni tak kenal. Jawab lelaki ni, aku ingin menziarahi saudaraku. Jawab. Tanya pula malaikat ni soalan yang kedua, awak ziarah dia untuk apa? Sebab apa ziarah dia? Jawab lelaki ni, tiada apa-apa pun, saja je ziarah dia, saja lillahi ta'ala. Ya. Tanya pula malaikat soalan yang ketiga, apa budinya pada awak, awak ziarah dia? Dia pernah buat budi kepada awak? Dia pernah beri awak mesej rumput ke? Kadang-kadang orang beri kita mesej rumput, kadang-kadang orang beri kita baju resdah, ya? Kita baik dengan dia, ya? Sebab satu kereta baju resdah bawa rumah kita, dia beri, ya? Takkan dah ziarah dia, kenal budi dia. Tapi yang ni dia tanya, apa budinya pada awak? Dia jawab, tak ada apa pun. Dia tanya pula soalan yang ketiga, apa tujuan kamu menziarahinya? Lalu jawab lelaki ini, aku mencintainya kerana Allah. Lalu malaikat menjawab, kerana kecintaanmu kepadanya kerana Allah, Allah putuskan aku untuk memberitahu kepadamu bahawa Allah telah izinkan kau masuk syurganya. Tuan-tuan, kita sayang pada kawan kita lillahi ta'ala, bukan nak dapat ATC tu tak dah. Tapi kita sayang pada member kita lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, yang kelima, panjang sikit malam ni, tuan-tuan, ya. Bukan senang nak jumpa dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ya. Depannya ada morek kan? Tak apa, morek dulu, ya. Yang kelima kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun zakarallahu khalian fa fadat ainahu. Artinya, seorang yang mengingati Allah secara seorang diri, maka dia insaf sehingga mencucurkan air mata, tuan-tuan. Dia ingat pada Allah, ingat dosa dia. Allahu Akbar. Aku dulu, ya Allah, masa belajar di London, ya Allah, aku pernah bina agak, ya Allah. Dia tengok duduk seorang-seorang, isteri tak ada. Isteri pergi belajar menjahit dekat kelas kemas.
Dia duduk sorang-sorang, teringat Allahu Akbar. Aku dulu pernah minum arak, ya Allah, di London dulu, ya Allah. Menitik air mata ni, ya Allah, ya Tuhan aku dulu, ya Allah, pernah tikan nombor toto, ya Allah, aku pakai nombor kereta Ustaz Zabri, ya Allah, 781, ya Allah. Kena ya Allah, nombor toto tu kena ya Allah, ya Allah, aku makan ya Allah, makanan yang aku makan ya Allah, berat yang aku beli duit toto sebulan ya Allah. Anak aku makan berat haram, sebulan makan. Anak makan, cucu makan, makan Melaka sebulan. Duit toto kita beli berat. Hari-hari anak makan, membesar dengan wang yang haram. Tiba-tiba kita teringat bercucuran air mata. Dia ini esok bila dia mati mendapat lindungan aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan, disambung balik dalam hadis ini, antara lagi yang mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Artinya tuan-tuan, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita bangsawan lagi cantik, maka dia menjawab, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Tuan-tuan, kita turun bandar Kuantan, tiba-tiba ada kodam panggil, abang, come here, abang, come here, come on baby, come on baby. Kita ingat nak apa? Oh nak soya apa ni lebih. Ya, saya nak abang. Dia nak ke kita beritahu, aku takut kepada Allah. Takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Yang disebut di sini wanita bangsawan. Bangsawan yang orang hebat, orang kaya raya, orang yang ada pangkat. Tiba-tiba dia ajak kita, ya, kita pergi perusuh Rafiq bin Rizal. Pergi perusuh seminggu, ya. Rupanya kita berperusuh benda lain, tuan. Isteri ingat kita perusuh apa? Rupanya berperusuh dengan bangsawan yang cantik lagi jelita, tuan-tuan. Tapi orang yang takut pada Allah, dia akan beritahu, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Takut. Kemudian tuan-tuan yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminuhu. Artinya tuan-tuan, seorang yang bersedekah secara senyap-senyap hingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Tuan-tuan, kita ada duit lebih, baru dapat bonus, baru masuk pagi tadi, tuan-tuan, baru lagi dapat bonus. Tiba-tiba bil elektrik ni Surah Madinah ni, bil api Surah Madinah, tuan-tuan, dan bil air tiba-tiba postman dah hantar selit dekat tu. Kita pun ambil, bayar, tuan-tuan. Kita bayar, ya. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang guna air hasil daripada kita bayar. Berapa ramai tuan-tuan orang yang gunakan elektrik ini hasil daripada kita yang bayar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita sedekah lillahi ta'ala. Yang inilah, ya, yang ketujuh tadi, sebagaimana kata Nabi SAW, seorang yang bersedekah secara senyap-senyap sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Demikian, tuan-tuan, satu hadis yang datang daripada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Moga-moga tuan-tuan kita termasuk salah satu daripada kelompok ini, insya-Allah, bismillah. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini, tuan-tuan, berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan orang yang derhaka kepada Allah, berkaitan dengan orang yang taat kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala mengetuk pintu hati kita, tuan-tuan, untuk lebih kita takut kepada Allah. Bagi mereka pada malam ini yang masih lagi tidak disapa oleh Ramadan, saya mengajak, bagilah kita menyapu Ramadan agar Ramadan menyapu kita. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tuan-tuan sakit. Kita tengok orang yang sakit ini, tuan-tuan, kadang-kadang dia nak berpuasa tapi dia tak ada kekuatan. Kita tanya, kenapa manjang leher sedih dia? Manjang ni nak sangat puasa. Dia disapu Ramadan dan dia menyapu Ramadan, tapi Ramadan tidak memberi dia peluang untuk berpuasa. Itu sehat, tuan-tuan. Kita sehat. Tangan kita gagah, kaki kita boleh berlari, tuan-tuan. Laksanakanlah Ramadan ini dengan sepenuhnya, tuan-tuan. Jadi apa yang kita bicarakan pada malam ini yang baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang saya mohon maafkan. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ya